begitu banyak inisiatif dan usaha berkempen dilakukan untuk menyemarakkan lagi semangat cintakan negara sempena Bulan Kebangsaan, dan pastinya dalam usaha untuk memberikan sesuatu yang gemilang kepada pembangunan negara bangsa ni, Ivan, sistem penghantaran perkhidmatan tersebut sentiasa dikemaskinikan, dimantapkan untuk memberikan yang terbaik kepada rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia ataupun pelanggan lah dalam konteks ini. Dalam korporatnya pelanggan. Ya, kita bersama dengan tetamu yang cukup istimewa, Ketua Pengarah Jawatan Perkhidmatan Awam Tan Sri Muhammad Zabidi ini bersama dengan kita. Tadi sebelum masuk ke set ni sempat berbual-bual dengan Tan Sri. Tan Sri kata inovasi itu adalah kehidupan. Hari-hari dalam kehidupan kita ada inovasi, dan ini juga berkait rapat dalam konteks perkhidmatan awam, Tan Sri. Ya, terima kasih Evan dan Zaleha kerana pertama menjemput saya datang ke studio pada pagi ini untuk membincangkan tentang inovasi dalam perkhidmatan awam. Dan sebelum inovasi itu yang Zaleha dan pernah berbicara dengan saya tentang transformasi. Jadi dalam konteks perkhidmatan awam sekarang ini kita dah melaksanakan transformasi. Transformasi ini kita nak letakkan satu perkhidmatan kita ni ke tahap yang lebih tinggi daripada yang sekarang kepada yang lebih baik, leapfrog dalam konteks itu. Dan untuk melihat transformasi ini berjalan dengan baik, banyak perkara yang perlu kita buat inovasi dari segi, katakan dari segi produk kita. Macam contohnya lah, dulu kita ada counter service. Counter service ni orang selalu komplain, katanya lambat lah, ini orang tidak beri layanan yang istimewa dan sebagainya. Tetapi bila kita buat inovasi, kita kata okey, sekarang ni kita kena berubah. Kita kena ada branding kita yang baru. Orang pergi perkhidmatan tu dapat perkhidmatan yang layanannya sangat istimewa. Dengan mesra kita memahami kehendak pelanggan kita, kemudian kita bagi dia bercakap dengan bahasa yang baik, dengan senyuman yang baik. Semua ini merupakan satu inovasi yang kita nak tentukan bahawa sistem penyampaian kita tu begitu baik sekali. Berbanding kita sekarang ni, bila kita perkenalkan satu one counter, one serve ni, maknanya pelbagai perkhidmatan dekat situ, orang boleh pergi dekat situ, boleh ambil, boleh dapat perkhidmatan. Ini adalah satu inovasi yang kita buat, dan dari dalam konteks transformasi. So kita nak transform semua perkhidmatan awam, pada masa yang sama servis yang kita bagi melalui inovasi yang lebih baik. Tan Sri, sebagai Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, juga kita dengarkan kalau di media antarabangsa sekalipun, the only permanent thing is change. Sesuatu yang perkara yang memang kekal itu adalah perubahan. Bagaimana Tan Sri lihat perubahan yang telah pun cuba dibawakan dan hasilnya setakat ini? Memang bila kita buat sesuatu, kita kena ada perancangan yang baik, kita kena ada KPI yang baik, kita tahu, dan kita mesti ada tempoh masa yang tertentu. Jadi dalam ada perubahan ini, kita kena berubah ke arah yang lebih baik dalam tempoh-tempoh yang telah kita tetapkan. Kalau tidak nanti kita seronok buat tapi kita tak tahu apa hasil dia. Jadi dalam konteks ini saya yakin dan percaya bahawa perkhidmatan awam sekarang ni begitu banyak sekali inovasi dan dah transform dan banyak perubahan. Kalau Zaleha ataupun Evan Teo pergi ke UTC umpamanya, boleh lihat bagaimana perubahan tu begitu cantik sekali. Kita mana ada dalam dunia ni perkhidmatan diberi daripada pukul 8.30 pagi sampai pukul 10 malam. Tak ada dalam dunia ni kecuali di Malaysia. Ini merupakan satu perubahan yang begitu drastik, dan semua orang bila kita bagi bertanya, mereka merasakan begitu gembira sekali. Tempoh yang kita katakan macam ni, perubahan ini, negara yang jiran kita seperti Singapura, dia datang sini, dia tengok, dia dah pergi tengok UTC. Memang satu yang sangat menarik dan sesuatu yang luar biasa. Dan begitu juga pelawat-pelawat yang datang ke JPA umpamanya, kita bawa pergi melawat UTC. Mereka begitu tertarik, begitu menawan, ada yang bertanya macam mana nak buat dan sebagainya. Jadi sebab itu ini merupakan satu perubahan yang sangat signifikan, perubahan yang sangat besar, dan ini merupakan satu kejayaan kita semualah, kejayaan penjawat-penjawat awam. Bila Tan Sri sebut WTC itu, saya kena setuju sebab IC baru saya 45 minit je dah siap. Biasakan dulu kita tunggu berbulan-bulan kan. Jadi itu antara dari rakyat sendiri yang menyaksikan perubahan kemajuan tersebut. Kalau Zaleha pergi ke JPA sekarang ni, di kaunter kita one serve tu, Zaleha boleh buat pasport dekat situ.
pasport antarabangsa pun boleh buat dekat situ. Zaliha boleh renew ataupun boleh memperbaharui lesen memandu dekat situ. Dan juga boleh buat pas IC pun boleh. Kad pengenalan pun boleh buat dekat JPA. Siapa kata JPA tak ada perubahan? Jadi ini salah satu daripada inovasi yang kita buat. Kita transformkan JPA itu daripada dulu yang menyatakan susah sangatlah nak pergi jumpa JPA, macam-macam kenah birokrasi, tidak mesra rakyat. Sekarang ni kalau kita pergi JPA memang mesra rakyat habis. Kalau katakan nak pergi ke counters di blok C2 kita tu nak dapatkan perkhidmatan. Dekat parking tu bila pergi parking, pergi park kereta dekat situ, kita dah ada bagi menunggu. Jadi boleh bawa pergi ke tempat perkhidmatan. Dalam tempoh 5 minit selesai. Jadi bila kita bertemu dengan rakyat, kita buat survey, 90%, 93% menyatakan perkhidmatan dekat JPA dan penjawat awam sekarang ni sangat-sangat memuaskan. Ini akibat daripada inovasi, akibat daripada transformasi. Sebab strategi kita tu dah berubah daripada dulu. Kalau dulu kita tunggu orang datang nak buat perkhidmatan. Sekarang ni pergi kat JPA tu, dah lepas saja letak kereta, ada pula bilik menunggu dan sekejap lagi datang bagi, bawa naik. Tak payah lagi berjalan. Sebab kenapa kita buat macam tu? Kita tahu kehendak rakyat. Rakyat yang terutama sekali macam Zaliha dengan Ivan Teo muda lagi. Masih muda. Tapi pakcik-pakcik kita yang pencen. Kadang pesara. Bila pesara ni lutut pun dah tak kuat. Nak jalan kaki pun dah macam-macam tak larat. Jadi tak kuat lagi. Jadi kita ada bagi untuk mereka. Naik. Bila naik, dia pergi dapat perkhidmatan. Dalam tempoh 10 minit perkhidmatan semua selesai. Kita hantar balik ke tempat tadi. Tempat di mana kita ferry dia orang tadi. Jadi ini merupakan satu kegembiraan yang amat sangat di kalangan orang-orang bersara bila berurusan dengan orang dengan JPA. Ya, Tan Sri, inisiatif itu tidak akan berhenti di situ. Kerana Tan Sri katakan tadi 93% yang berpuas hati, kita nak tangani juga sehingga ke 100%, yang 7% lagi. Sebab kita persepsi masyarakat tu mungkin susah, tapi itu satu lonjakan yang dilakukan JPA. Memang kalau boleh kita nak bukan 100%, kita nak lebih daripada 100%. Kemesraan, keseronokan semua. Tapi yang pentingnya, yang lebih penting lagi, penjawat awam itu sendiri mestilah menerima hakikat bahawa inilah servis delivery yang perlu kita kemukakan, yang perlu kita bagi pada rakyat. Kalau setiap orang macam kita ni duduk memang gembira nak bagi servis, suka, kita kena lihat pendekatan kita bukan daripada apa yang JPA boleh bagi, apa yang kerajaan boleh bagi. Tetapi kita lihat apa yang kerajaan nak lihat ialah apa yang rakyat nak. Apa yang rakyat mahu tentang perkhidmatan itu. Jadi kalau kita boleh lihat dalam pendekatan yang lebih orang kata apa, akademiknya dia kata outside in, pendekatan orang luar kepada kita, apa yang dia ekspektasi dia. Jadi kalau itu kita boleh terjemahkan, pastinya orang akan lebih gembira. Sebab dia datang nak jumpa, katalah dia datang ke pejabat, apa yang dia nak? Dia nak dapatkan perkhidmatan. Jadi kalau kita tahu apa jenis perkhidmatan yang dia nak, jadi kita boleh bagi dalam tempoh yang singkat. Pastinya teruja. Tan Sri, kalau kita boleh sentuh sedikit tentang cabaran bila Tan Sri sebut tentang bagaimana kecintaan terhadap kerjaya tu, Tan Sri, kalau ikut apa kata ahli falsafah Gedik tu, kecintaan pada kerjaya itu beri kesempurnaan pada tugas. Bagaimana moral ataupun kecintaan pada kerjaya ini untuk berkhidmat ini sentiasa diterapkan pada ahli perkhidmatan awam? Jadi sebab itu bila kita lihat, kita sentiasa ada yang dipanggil engagement. Kita kena engage, kena dengan semua orang ni kita kena ada satu musyawarah, pendekatan sepunya yang sama-sama ni perkhidmatan awam ni, semua penjawat awam ni dia mempunyai bakat yang tersendiri, mempunyai kebolehan yang tersendiri. Tetapi bagaimana kita nak kumpulkan bakat ini, minat ini duduk bersama supaya kita mempunyai satu matlamat. Matlamat kita adalah untuk memberi perkhidmatan yang sempurna kepada rakyat. Jadi sempurna itu datang daripada kita. Maknanya sebab itu kita kena ada transformasi. Transformasi dalam perkhidmatan awam, strategi kita kena lihat dari segi ini. Jadi bila katalah sekarang ni, even dengan Zaliha pun sudah mula rasa seronok apa yang saya cerita. Sebab itu saya kena turun, berjumpa dengan semua penjawat-penjawat awam. Dengan QPAC-nya, dengan kesatuan itu, kesatuan ini, semua kesatuan menceritakan tentang
kehendak dan keperluan memberikan perkhidmatan yang sempurna kepada rakyat. Kalau kita nak pastikan rakyat gembira dan bersuka dengan penjawat awam. Sebab itu kita kena tunjuk sikap yang mesra. Mesra dari segi hubungan kita dengan pelanggan kita, hubungan kita dengan sesama penjawat awam, hubungan kita dengan stakeholders kita. Jadi semuanya kalau ini berjalan dengan baik, pasti kejayaan perkhidmatan awam amat disanjung. Amat dinanti-nantikan. Inilah satu yang saya impikan, supaya semua perkhidmatan awam, tak kira di mana, tak kira pangkat, tak kira darjat di mana, tetapi bekerja sebagai satu pasukan demi untuk bangsa dan negara kita, supaya negara kita lebih maju seperti mana yang diharapkan oleh, yang dicita-citakan oleh pemimpin kita, iaitu menjadikan negara maju pada tahun 2020 dengan pendapatan yang lebih tinggi. Jadi atas kita. Dalam fasa itu, Tan Sri, untuk membudayakan inovasi dalam kalangan penjawat awam itu, mungkin cabarannya yang Tan Sri terajui program transformasi selama ini. Jadi yang pentingnya, kalau kita dah tahu matlamat kita sama, kita lepas itu semua ini kita dah engage, kita dah adakan dengan semua KSU. Kita memang ada lab dan sebagainya di Intan. Semua ni dah kita buat dengan ketua-ketua jabatan kita buat. Jadi ketua-ketua seusaha dan ketua-ketua jabatan ni kena turunkan. Maknanya bukan saya seorang, tetapi semua orang perlu memainkan peranan. Kita tengok kalau katakanlah ketua seusaha negara kita turun ke bawah, jumpa penjawat awam dan sebagainya, menceritakan tentang merakyatkan perkhidmatan awam. Jadi kalau kita sendiri, ketua-ketua jabatan dan semua penjawat awam tidak sambut, siapa lagi yang nak buat? Karena yang nak buat ini adalah kita semua. Jadi sebab itu kita kena menghayati benda ini supaya kita dapat melahirkan rasa tanggungjawab kepada negara. Dalam negara ni siapa yang ada? Rakyatnya. Siapa rakyatnya? Kita lah. Hari ini kita bercakap macam saya. Hari ini kita bercakap pasal perkhidmatan di tempat lain. Yang sebenarnya kita pun nak kena pergi. Kan? Kita tidak boleh keluar kita, katalah macam even dengan Zaliha dekat RTM, tengok orang tengok hari-hari. Tapi bila nak pergi buat pasport, tak boleh keluar pasport sini. Kena pergi tempat lain. Tempat immigration. Di mana immigration? Itu kita nak dapatkan. Jadi bila kita nak dapatkan perkhidmatan tu, macam mana kita harapan kita? Kita nak mudah, kita nak mesra. Yang TikTok. Yang TikTok. Jadi inilah maknanya mesti bermula dengan diri sendiri. Tan Sri begitu dekat dengan kerangka transformasi dan ada beberapa teras yang telah digariskan untuk menjayakan 5 teras digariskan. Bagaimana kalau kita boleh katakan report card day itu Tan Sri, bagaimana Tan Sri lihat perkembangan ini? Jadi 5 teras yang kita ada ni mendaya upaya bakat. Lepas itu mereka yasa organisasi. Kemudian kita penyampaian, sistem penyampaian yang baik. Kemudian kita sepunya. Maknanya macam tadilah kita buat engagement dan sebagainya. Kemudian yang kelima sekali ialah tentang dari segi membudaya nilai. Maknanya kita cinta negara dan sebagainya. Keseluruhannya saya melihat banyak perubahan yang sudah berlaku. Dan kebanyakannya telah pun dilaksanakan. Umpamanya kalau kita tengok dari segi dari segi bakat. Sekarang ni di mana-mana juga orang bercakap pasal bakat. Dia nak bakat yang terbaik. Jadi bakat yang terbaik itu macam mana kita nak cari? Adalah daripada kalangan rakyat kita, yang daripada pelajar-pelajar kita yang kita hantar pergi merata-rata tempat, kita bagi beasiswa dan sebagainya. Jadi orang yang macam inilah yang bakat-bakat tertinggi ni kita nak ambil untuk masuk dalam perkhidmatan awam dan juga dalam semua perkhidmatan lain dalam Malaysia ini, sama ada di private sector dan sebagainya. Dia nak bakat yang terbaik. Jadi benda ini kerajaan dah laksanakan banyak dah. Malah di JPA sendiri pun kita ada bagi beasiswa daripada selepas je SPM terus pergi beasiswa, pergi belajar di sana di sini. Kemudian dia balik, kita ambil dia masuk kerja. Dan ada yang setengah tu dia kena tunggu sikit, ada setengah tu dia boleh terus bekerja. Jadi bergantung kepada apa bidang yang nak. Malah tadi saya bercakap dengan Ketua Pengarah RTM sendiri, Datuk Bakar, dia kata di sini pun menghadapi challenge, cabaran yang tinggi. Sebab nak dapat yang bakat-bakat yang baik. Bila dapat dah bakat-bakat yang baik, dia kata dah train, dah tiba-tiba sampai satu ketika dia lari, kena cari bakat yang lain pula. So maknanya bakat ni kena cari. Maknanya kita kena lihat secara menyeluruh, tidak hanya boleh melihat dalam satu bidang tertentu saja. Dan begitu juga budaya kita sekarang ni, budaya inovasi kita ni, kita tidak lagi hanya bergantung kepada
perkhidmatan secara silo. Kita nak perkhidmatan kita ni secara berpasukan. Kita sediakan platform. Platform kita siapa? Platform kita adalah perkhidmatan awam. Ya. Tak kira, even dekat sini RTM, perkhidmatan awam. Saya duduk di JPA, perkhidmatan awam. Orang lain Jabatan Penerangan, perkhidmatan awam. Masing-masing mempunyai peranan masing-masing. Tetapi kalau effort tu kita duduk bersama, ataupun apa juga dasar kerajaan, kita bagi ke sini, kita menerangkan, even melalui TV terang macam ni. Saya melalui penjumpaan saya dengan penjawat awam, saya terangkan. Dan begitu juga ketua-ketua kita duduk di dalam bahagian dia, dalam agensi dia terang semua. Jadi pastinya kalau semua memainkan peranan, jadi jentera kerajaan ni sangat indah dan boleh mencapai banyak kejayaan lain melalui pendekatan yang inovasi lah. Pendekatan yang kreatif dan inovatif. Macam mana kita nak buat? Kita jumpa orang kampung, kita tak boleh cakap bahasa yang tinggi. Kita Ada kena jumpa kaedah dia. Kalau jumpa yang pendekatan yang di daerah, cara di daerah. Jumpa yang lebih besar, cara lain, dan sebagainya. Jadi kita sesuaikan melalui kaedah-kaedah kreatif dan inovatif ini. Dan itu inisiatif yang meliputi perkhidmatan secara keseluruhan. Ini mungkin strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS itu juga satu kejayaan yang kita dapat buktikan setakat ini. Jadi dalam kita pendekatan kita sebenarnya melalui NBOS ini sudah lama kita bertapak di sini. Dan kita merupakan satu-satunya negara di dunia yang melaksanakan pendekatan secara NBOS. Secara NBOS. Jadi sebab itu kalau kita tengok UTC umpamanya, itu adalah salah satu daripada pendekatan NBOS. Kalau kita tengok dulu masa saya jadi ketua pengarah mampu dulu. Projek saya yang pertama mula-mula sekali kita ialah 1MOCC. 1MOCC itu adalah projek pertama NBOS semasa saya jadi ketua pengarah mampu, dan juga menjadi satu lagi 1MTC, One Malaysia Training Center, juga adalah di bawah strategi Lautan Biru. Dan begitu juga bila saya bagi ke JPA, kita perkenalkan OneSurf adalah juga di bawah perkhidmatan NBOS, National Blue Ocean Strategy ataupun strategi Lautan Biru. Dan One Pesara juga di bawah itu. Jadi pendekatan ini maknanya kita tidak boleh bekerja secara silo. Kita platform macam saya kata tadi, platform kita ialah perkhidmatan awam. Kalau kita semua berganding bahu, bekerjasama dalam menjayakan dasar-dasar kerajaan ataupun projek-projek kerajaan secara yang NBOS ini, pastinya NBOS ini ialah kerjasama. Dia bukan lagi secara, katalah saya di JPA hanya tertumpu pada perkhidmatan JPA semata-mata. Tidak. Tapi dia kena sambung. Sebab perkhidmatan JPA akan memberi kesan kepada jabatan-jabatan lain. Akan memberi kesan kepada rakyat secara keseluruhannya. Ada rantaian. Ada rantaian je. Jadi bila rantaian ini kita gabungkan, kita bekerjasama, pastinya lebih banyak produk-produk baru yang kita buat. Jadi bagaimana produk baru ini? Inilah yang kita perlukan. Inovasi, kreativiti. Kalau penjawat kita boleh memikirkan kehendak rakyat secara yang baik, pasti banyak lagi inovasi, produk-produk baru kita boleh keluarkan. Jadi selaku penjawat awam juga kita perlu ke depan untuk kalau ada idea, kaedah-kaedah yang berkait rapat dengan inovasi ini, mungkin boleh ajukan pada pihak pengurusan atau dia. Kalau in fact dari segi NBOS ni ataupun strategi Lautan Biru ni, kita ada komiti dia sendiri. Komiti dia yang pertama sekali yang paling tinggi ialah yang amat berhormat Perdana Menteri. Yang itu di peringkat kementerian, menteri dan juga ketua setiausaha kementerian pada satu peringkat. Dan yang peringkat yang kedua pula yang tiap-tiap minggu, 2 minggu sekali berlaku, ialah yang dipengerusikan oleh ketua setiausaha negara. Jadi ini juga yang membincangkan tentang projek-projek yang berkaitan dengan NBOS. Jadi bila adanya benda-benda macam ni, kemudian di samping kita bercakap dari segi projek, perkembangan projek dan sebagainya, kita juga dibagi special lecture, syarahan yang berhubung dengan pendekatan-pendekatan strategi. Sebab itu dalam tempoh ini, pada masa minggu hadapan, iaitu daripada 14 sampai 20, kita akan ada minggu strategi Lautan Biru antarabangsa yang akan berada akan dianjurkan oleh Malaysia dan bertempat di PICC pada 14 hingga 20. Jadi minggu ni minggu yang sangat sibuklah kita memperkenalkan semua sekali aktiviti-aktiviti ataupun projek-projek yang telah pun dilaksanakan
di bawah strategi lautan biru kebangsaan. Tan Sri, bila di awal wawancara tadi Tan Sri sebutkan tentang pentingnya polisi itu relevan kepada rakyat. Kalau buat polisi cantik pun tidak kena dengan orang ramai, payah juga. Dalam situasi ini, bila kita dah dapat saksikan perubahan dan bagaimana impak positif yang diberikan, dari segi diukur di persada antarabangsa itu, bagaimana kita buat check and balance ataupun kita membandingkan adakah kita setara dengan mereka? Kalau kita tengok dari segi projek kerjasama ni, kita merupakan yang pertama. Macam contohnya, tak ada dalam dunia polis dengan tentera boleh duduk bersama melaksanakan satu projek. Tak ada. Tapi ini sudah ada di Malaysia. Jadi kalau kita tengok ini, sudah boleh buat. Dan sebab itu banyak lagi, kita sudah ada lebih kurang 90 projek di bawah strategi lautan biru. Dan ada juga yang daripada orang yang kena dipenjarakan, lepas tu dekat nak habis, lepas tu dia letakkan di gemas, ditanam sayur dan sebagainya. Ini peralihan ini kita buat, dan jadi tenaga mereka ni boleh digembelingkan untuk membuat pengeluaran yang baik. Jadi kita bagi latihan-latihan kepada mereka, bagaimana nak ternak ayam, bagaimana nak tanam buah nenas dan sebagainya. Ini satu kemahiran baru. Jadi bila kemahiran macam ni, orang nampak macam mana? Tak pernah ada tempat lain, tapi di Malaysia boleh buat. Ini melalui pendekatan strategi. Dan pendekatan inilah yang akan kita share bersama, dan kita nak war-warkan bahawa Malaysia adalah sesatunya negara yang berjaya dalam strategi lautan biru. Kita nak share dengan seluruh dunia. Sebab itu kita ada conference dekat sini. Kita jemput semua orang datang sini untuk menjadikan bahawa Malaysia adalah satu-satunya negara yang menjadi contoh dalam pendekatan strategi lautan biru. Sebab itu kebetulan pula pada masa yang sama kita ada juga KAPAM ni. Apa yang kita namakan Persidangan Commonwealth Association for Public Administration and Management atau KAPAM 2016 yang akan bersidang bermula pada 18 hingga 20, 3 hari. Sama juga di PICC. Jadi pendekatan ini kita buat serentak. Dan kita bila serentak, kita nampak bagaimana pendekatan kita ni ada yang peringkat strategi lautan biru. Ada juga yang association dari segi persidangan KAPAM ini. Jadi ramai pemimpin-pemimpin juga akan datang ke sini, pemimpin-pemimpin negara-negara yang akan hadir pada sini. Dan pada masa yang sama, kita ada juga mensyarat menteri-menteri Commonwealth dekat di sini juga, di PICC. Berlangsung serentak pada tarikh yang sama. Jadi aktiviti-aktiviti pada masa itu, saya ingat Ivan dan Zaleha patut pergi melawat. Bagaimana kita ada juga gallery walks tentang KAPAM, gallery walks tentang Blue Ocean, strategi lautan biru. Jadi jabatan-jabatan akan menunjukkan kemahiran-kemahiran ataupun kejayaan-kejayaan ini di gallery walk dekat foyer Concourse PICC. Jadi ada booth masing-masing. Kemudian pada masa yang sama juga, Ivan tengok nanti kita ada juga pertandingan International Innovation Awards KAPAM 2016 juga akan diadakan di situ. Jadi pada masa ini saya dimaklumkan ada lebih kurang 130 penyertaan Innovation Awards KAPAM 2016. Dan telah pun kita nilai, ada komiti-komitinya yang tertentu yang datang sini dan dah dinilai. Daripada 130 itu, 12 telah dipilih, telah senarai pendekkan. Daripada 12 senarai pendek itu, 3 daripada penyertaan daripada Malaysia. Jadi penyertaan daripada Malaysia ini adalah sesuatu yang kita membanggakan kita lah. Sebab kita pun boleh masuk dalam peringkat KAPAM International Award. Jadi 2 daripada Kerajaan Negeri Sarawak dan 1 daripada Jabatan Pendaftaran Negara. Jadi secara detailnya saya tak nak cerita di sini. Jadi sama-samalah kita pergi ke PICC pada tarikh-tarikh tersebut. Ada 2 I dalam tema untuk KAPAM tahun ini. Tan Sri, satu, inovasi itu memang adalah imperatif tu, penting inovasi itu boleh dikaitkan balik. Pandangan Tan Sri tentang pemilihan tema ini bagaimana? Memang tepat sekali. Seperti mana yang saya nyatakan tadi, kalau kita nak buat perubahan ini sama ada kita nak buat secara yang besar, transformation, yang mana negara kita telah pun melaksanakannya, transformasi negara kita, transformasi ekonomi, transformasi politik, transformasi sosial dan sebagainya telah pun dibuat.
Kemudian kita juga telah ada pelbagai program yang kreatif dan inovatif, innovation ini. Dan salah satu yang kita tengok, macam saya kata tadi, pendekatan kita telah banyak berubah pasal kita buat innovation. Macam OneServe tadi. Tengok, dah ada boleh buat pasport dekat situ, boleh buat IC dekat situ, boleh buat renew lesen memandu boleh buat dekat JPA. Ini satu inovasi yang tak pernah dibuat. Jadi ini kita kena buat. Jadi kalau kita nak menyenangkan rakyat, maknanya dari segi pendekatan kita, orang tak bising lagi dari segi sistem penyampaian kita, kita kena ada inovasi. Dan mesti inilah satu keperluan. Kerana ekspektasi rakyat kita, jangkaan harapan rakyat terhadap servis kita semakin tinggi. Dan bila semakin tinggi, maknanya kita tidak boleh lari daripada inovasi. Dan yang lebih membanggakan kita, kejayaan itu akan diklon oleh negara-negara lain yang cukup berminat. Jadi model. Kalau dia klon, bagi saya, itu satu kejayaan pada kita. Ya. Apa yang kita nak? Pengiktirafan. Pengiktirafan satu. Lagi satu, kita mesti ada di kelok hadapan. Ya. Maknanya kita sentiasa menjadi peneraju, bukan lagi kita sebagai pengikut. Jadi kalau rakyat kita boleh buat, maknanya kerajaan dah sediakan platform. Kapam ada, semua ada. Inovasi boleh buat. Tapi bagaimana kita nak sambut perkara ni? Jadi kalau kita boleh buat, maknanya itu satu kejayaan besar pada negara kita, bahawa negara kita sekarang sudah menjadi negara maju dan dalam banyak hal kita sudah jadi peneraju dalam pembangunan inovasi di tempat-tempat yang lain. Ini yang kita nak. Maknanya kita bukan lagi jadi penurut, bukan lagi jadi pengikut, tapi kita dah ada. Dan seperti mana yang saya kena maklumkan juga, KAPAM ni pada masa ini, Ketua Setiausaha Negara adalah Presiden KAPAM pada 2014 hingga 2016. Dan kali ini juga ada pemilihan pada 2016 untuk Presiden KAPAM pada 2018. Jadi kita juga pemilihan ini kita harap Ketua Setiausaha Negara kita akan berjaya lagi sekali lah menerajui Presiden KAPAM nanti. Bila tema itu berbunyi innovation public service imperative ataupun pentingnya inovasi itu dalam perkhidmatan awam, apa antara topik yang akan difokuskan dalam persidangan itu? Kalau boleh Tan Sri kongsikan sedikit. Dia sudah pastinya kita nak share apa yang ada dekat sini tentang kejayaan-kejayaan kita lah. Maknanya kita dalam program-program kita ni, innovation ni, apa yang kita nak tunjuk ialah inovasi-inovasi yang telah kita buat di sinilah, kejayaan-kejayaan kita. Jadi banyak perkara yang sedang dipikir, tapi pada masa ini saya tak dapat nak jelaskan satu persatu kerana ada lagi benda-benda lain yang boleh kita lihat nantilah, kemudian nanti. Kepada naysayers Tan Sri ataupun mereka yang agak ragu-ragu dengan kebolehan JPA sebelum ini, apa yang boleh Tan Sri kongsikan dengan mereka? Sebenarnya bagi saya, JPA sudah melonjak jauh ke hadapan berbanding dengan pada masa-masa yang lepas. Kalau saya sebagai Zaleha dan juga Eventus sebagai penjawat awam sekarang ni, kita baru saja memperkenalkan rasionalisasi skim perkhidmatan awam yang baru 2016. Pada sebelum kita laksana orang macam-macam cerita dan sebagainya. Tetapi bila sekarang ni, apabila kita buat engagement, jadi untuk tujuan untuk rekod dan pengalaman, saya nak ceritakan sikit, kita buat rundingan engagement dengan semua kesatuan-kesatuan, ketua jabatan apa semua sebelum kita laksana sebanyak 88 kali. Jadi ini satu perkara yang saya rasa agak luar biasa. Prosesnya tu. Maknanya semua orang dah masuk dalam tu. Kita dah berunding dengan dia. Kita tengok apa juga cadangan-cadangan dia. Jadi bila macam itu, bila kita laksana, kita tengok hari ini. Kita dapat satu KGT. Semua orang diam dah kan pasal KGT. Ada tak orang bising pasal kata tak dapat KGT? Tak ada. Ada tak yang katakan sistem ni tak bagus? Kalau ada pun adalah sekecil, ada sedikit. Tetapi majoritinya menerima. Sebab apa menerima? Pendekatan kita yang inovatif. Kita sediakan platform untuk engagement. Jadi semua orang datang. Jadi ini yang kita kata satu perubahan, inovasi dalam perkhidmatan awam dalam segi proses. Jadi kalau proses dulu kita kata tulis bagi kita serah macam itu saja. Tapi kita kata tak boleh sebab dari segi
pendekatan kita, inovasi kita, transformasi kita ada 5 teras yang utama. Itu salah satunya ialah dari segi engagement. Bila dari segi engagement, inilah dia yang kita buat. Jadi secara keseluruhannya, apa yang kita nak cerita kat sini ialah transformasi kita kena buat, transformasi dan inovasi kita kena buat. Sebab itu tajuk pemilihan KAPAM 2016. Inovasi adalah satu kemestian dalam perkhidmatan awam, adalah tepat sekali kerana kita membicarakan tentang inovasi-inovasi yang perlu dibuat. Dan begitu juga dengan apa juga tajuk yang kita nak bincang adalah berkaitan dengan inovasi. Dan bila berkaitan dengan inovasi dan kita nak display juga, nak tunjuk pendekatan NBOS kita yang terbaik, Minggu NBOS Antarabangsa, Strategi Lautan Biru Antarabangsa adalah satu perkongsian yang sangat baik, menjadikan platform negara kita untuk terus maju hadapan dan kita berada di kelok hadapan dalam menerajui transformasi perkhidmatan awam seluruh dunia. Kalau kisah kejayaan tu rasanya tak cukup masa nak bincang dengan Tan Sri. Dan penting sekali untuk para penonton kita, bukan saja pejabat awam yang menjiwai budaya transformasi ini, swasta juga boleh mendapat contoh yang sama. Terima kasih Tan Sri atas kesediaan Tan Sri bersama kami. Cukup memberikan satu ganjaran minda dengan perbincangan sebentar tadi bersama Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Muhammad Zabidi Zainal, dan kita harapkan dapat menyambung lagi bagaimana selepas ini, apakah pencapaian selepas penganjuran KAPAM untuk tahun ini, kami kongsikan dengan insya-Allah. Ya, apa saja yang dilakukan, manfaatnya adalah untuk rakyat secara keseluruhan. Dan itu sahaja perkongsian kami untuk Selamat Pagi Malaysia 8 Ogos. Dan pastikan teruskan hantarkan kata-kata semangat anda kepada semua atlet kita di Rio Olimpik 2016. Bagi pihak penerbit Suzy Lagari dan semua kru Selamat Pagi Malaysia hari ini, semoga minggu anda produktif dan diberkati insya-Allah. Jangan lupa kita jumpa lagi. #Ekspresi Sehati Sejiwa. Jumpa lagi. Assalamualaikum.